Ya, malam ini kita nak bincang tentang kejayaan syarikat-syarikat Malaysia menabat hati pelanggan antarabangsa di Dubai dalam The Malaysia Services Exhibition atau MSE 2010, anjuran Matrade ya. Dan antaranya ialah syarikat-syarikat teknologi tinggi. Tapi sebelum saya berbincang dengan panjang lebar dengan tetamu saya yang berbahagia, Datuk Noharuddin Nordin, Ketua Pegawai Eksekutif Matrade, kita perhatikan dahulu laporan yang telah disediakan ini. 131 syarikat Malaysia terlibat dalam pameran perkhidmatan Malaysia di Dubai dengan tumpuan kepada teknologi hijau. Malaysia mahu menghasilkan perkhidmatan hijau bernilai tinggi dan menjadi hub hijau di rantau ini. Negara mahu lebih banyak syarikat menghasilkan produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan meminimumkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Sejauh mana kelebihan dan kepakaran Malaysia dalam teknologi hijau? Baiklah, saya ada banyak soalan kepada Datuk untuk malam ini, tapi boleh kita mulakan dengan khabarnya potential ataupun projek dikatakan 12.8 juta dikenal pasti bilion dan ini lebih daripada apa yang dapat diraih pada tahun 2009 ya. Ya, betul Cik Syahmi. Potensi yang telah dikenal pasti semasa Malaysia Services Exhibition yang ketiga ini adalah lebih tinggi daripada yang telah dicapai pada tahun yang lepas. Walau bagaimanapun saya nak menekankan di sini bahawa ini hanyalah potensi. Bermakna syarikat-syarikat Malaysia yang telah melibatkan diri dalam pameran ini perlu masih untuk bersaing, menyusul dan membida untuk mendapatkan projek-projek ini. Umpamanya, kadang-kadang ia makan masa untuk kita menghasilkan kejayaan itu walaupun kita mengadakan pameran pada tahun ini. Umpamanya pada tahun lepas, untuk tahun dua tahun yang lepas, kita telah mengadakan pameran ini. Setakat ini telah menghasilkan projek yang telah diraih bernilai sebanyak 1 bilion dan projek bernilai 36 bilion masih lagi dalam perundingan. Jadi ia makan masa untuk kita menjaya mendapatkan projek tersebut. Jadi kita perlu menyusul Matrade bersama dengan syarikat belum menyusul akan potensi-potensi ini. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini, apakah aktiviti ataupun yang perlu dibuat bila Datuk kata nak menyusul itu dan jangka masa secara average-nya di masa yang sudah dapat direalisasikan? Dia bergantung. Ada yang dalam masa setahun telah berjaya direalisasikan ataupun kadang-kadang sampai 5 tahun. Bergantung pada jenis projek tersebut dan juga saiz projek tersebut. Dan projek-projek yang telah dikenal pasti ini bukan saja di UAE saja atau Emirat Arab Bersatu. Ia juga terdapat di Arab Saudi, di Yemen, di Jordan, termasuk juga di Afrika Utara. Jadi bukan mudah untuk kita membida projek-projek tersebut. Saya sempat juga membaca ada projek construction di Makkah, solar air cooling system di UAE dan juga di Uzbekistan, biogas plant dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya kalau sebab Matrade ke depan untuk membawa projek-projek dari Malaysia ataupun mereka yang hebat di Malaysia, jadi apa sebenarnya kekuatan yang dimahukan oleh sebagaimana Datuk kata di Afrika Utara, di Arab Saudi dan sebagainya, apa yang sebenarnya mereka mahukan? Mereka mahukan satu perkhidmatan yang bertaraf antarabangsa, berkualiti tinggi dan juga dengan harga yang kompetitif. Itu yang ditawarkan oleh syarikat Malaysia dan kejayaan syarikat-syarikat Malaysia dalam masa yang lepas dalam sektor-sektor seperti pembinaan, gas dan minyak dan sebagainya telah membuktikan keupayaan syarikat-syarikat Malaysia untuk bersaing dengan syarikat-syarikat antarabangsa yang datang daripada negara-negara yang telah maju. Dan saya rasa satu benda yang cukup menarik ialah di situ juga dilancarkan buku yang Datuk bawa ni. Mungkin Datuk boleh tunjuk sikit ni. Ni buku ni tujuannya untuk menyenamakan dan juga untuk berfungsi sebagai directory juga kepada syarikat-syarikat Malaysia yang memberikan perkhidmatan yang berkaitan dengan teknologi hijau. Dalam ni ada sebilangan 78 syarikat yang memberi perkhidmatan berkaitan teknologi hijau seperti penggunaan tenaga yang cekap, penjanaan tenaga yang boleh diperbarui, tenaga yang berasaskan biomass, pengurusan perancangan yang mapan, pembinaan yang memapan dan kualiti persekatan dalaman, berbagai sektor. Jadi ini membuktikan bahawa Malaysia mempunyai syarikat-syarikat yang mempunyai peringatan yang luas yang boleh dikaitkan dengan
pemeliharaan alam semula jadi dan penggunaan tenaga yang lebih berkesan. Mengapa harus negara-negara di luar sana pergi ke Malaysia sedangkan mungkin ada negara yang lebih maju dan terkedepan? Jadi di manakah kekuatan dia kalau kita boleh buat SWOT analysis di sini? Sebenarnya bukan Malaysia sahaja yang menonjolkan keupayaan mereka dalam teknologi hijau ni. Banyak lagi negara yang mempunyai kedudukan yang lebih kukuh kalau dibandingkan dengan Malaysia. Hanya Malaysia mungkin kita sendiri tidak menyedari bahawa ada syarikat-syarikat Malaysia yang berkemampuan seperti dinyatakan tadi. Umpamanya 78 syarikat ini. Dan mungkin kita tidak menjanamakan mereka sebagai syarikat yang boleh memperkhidmatan hijau. Mungkin dari segi arkitek umpamanya kan. Jadi kita hanya menganggap mereka sebagai arkitek. Sebenarnya arkitek ini boleh design satu bangunan yang jimat tenaga yang berkaitan dengan teknologi hijau. Hanya kita mungkin di masa yang lepas kita tidak menonjolkan mereka sedemikian. Jadi banyak contoh-contoh yang kita telah mencapai kejayaan di luar negara. Jadi adakah kita kena brand atau buat penjenamaan tentang sektor-sektor tertentu? Kalau sekarang kita nak pergi hijau contohnya, jadi apa yang harus ada dalam kepala tempat-tempat lain di dunia supaya sekiranya teknologi hijau harus datang ke Malaysia. Jadi bagaimana cara penjenamaan dia dikumpulkan 70 lebih syarikat? Apa di 78 syarikat ni sebagai permulaan. Jadi banyak lagi syarikat-syarikat yang kami dalam proses mengenal pasti. Kami rasa lebih banyak lagi. Tetapi kita cuba sekarang ni sebagai langkah ke depan, kita tidak saja lihat perkhidmatan. Kita juga kumpulkan juga syarikat-syarikat yang membuat barangan dan proses yang dikaitan dengan teknologi tinggi. Umpamanya menggunakan bahan-bahan buangan untuk dijadikan pinggan mangkuk umpamanya kan. Itulah ada contoh ataupun bahan-bahan daripada batang-batang pokok kelapa sawit untuk dijadikan bahan untuk jadikan tray dan sebagainya. Banyak contoh lagi. Jadi kita kumpulkan ni, jadi kita ada satu critical mass kata orang untuk menuktikan bahawa Malaysia punya kepayaan yang agak boleh dibanggakan dalam sektor teknologi hijau ini. Datuk tengok sendiri semua syarikat-syarikat yang mempamerkan kehebatan mereka di sana. Jadi mungkin Datuk boleh lihat di manakah kadang-kadang mungkin dari pengalaman saya dalam pengalaman saya dalam syarikat-syarikat tertentu untuk membeli perkhidmatan dan sebagainya, kita mempunyai sebenarnya orang yang cukup hebat tetapi kita tidak pernah hebat dalam menceritakan kehebatan kita. Jadi bagaimana bila kita pergi ke tempat lain dengan pameran dan sebagainya, menceritakan kehebatan ini, maka orang akan dapat kerana mungkin kehebatan kita tidak dalam bercerita atau menyampaikan message yang ini adalah satu produk ataupun servis yang hebat. Jadi bagaimana harus bagaimana? Saya rasa dalam hal ini kita telah memulakan mengorak langkah yang baru dalam bidang ini. Jadi kita kena mengakui bahawa sebelum ni memang kita tidak menekankan kepayaan kita dalam teknologi hijau. Ke belakang yang ini saja kita mula menonjolkan kepayaan kita dalam teknologi hijau. Saya ingin menekankan di sini bahawa promosi adalah di luar negara ini adalah satu aspek sahaja atau satu pendekatan sahaja dalam usaha kita membangunkan atau menonjolkan industri kita. Yang tidak kurang pentingnya adalah amalan kita di negara sendiri. Amalan teknologi hijau, menyematkan tenaga, memelihara alam sekitar dan sebagainya perlu diamalkan di Malaysia. Sebagai itu sebahagian dari promosi. Bila potensi-potensi pembeli atau pengguna perkhidmatan ini datang ke Malaysia, kalau mereka lihat kita mengamalkan dengan kuatnya teknologi hijau ini, dan itu akan menarik minat mereka untuk menggunakan perkhidmatan yang diberkalkan oleh syarikat-syarikat Malaysia. Bagaimana Datuk melihat ada perbahasan sekarang yang berlangsung, ada yang mengatakan apabila kita nak menjual suatu produk atau satu servis bila kita melahirkan sesuatu barangan contohnya dan yang memakan belanja yang tinggi R&D-nya, jadi kita memerlukan economies of scale, jadi perlu dijual di pasaran global, kalau tidak kita tak dapat pulangan itu semula. Dan pada masa yang sama ada juga yang berkata kita kena hebat di tanah air kita sendiri sebelum kita boleh masuk ke pasaran antarabangsa. Perlu ada penerimaan, kena ada critical mass di dalam negara sendiri. Jadi bagaimana harus kita lihat ini dan juga kita nak sampai ke negara pendapatan tinggi berteraskan inovasi dan kreativiti. Jadi bagaimana harus kita saya rasa kita
tak boleh bergantung pada satu pendekatan saja. Seperti yang katakan tadi, kedua secara selari perlu ditekankan. Betul, Syamil kata tadi, kalau kita ada industri atau